Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah direzekikan dapat bertemu pada hari ini untuk kita membaca kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Muhammad Idris Ibnu Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah azza wa jalla. Semoga Allah merezekikan kita pahala yang berterusan atas dasar menghidupkan kitab ini, dan semoga kitab ini satu hari nanti akan dibaca dengan begitu cermat dan tertib oleh kita semua sewaktu kita pulang ke Malaysia kelak. Allahumma amin. Sebab kitab ini sangat berperanan untuk menjadikan masyarakat kita bertukar status daripada orang awam kepada orang alim, dengan maksud yang sesuai kepada masyarakat lah. Dia tahu hukum hakam, dia tahu banyak perkara terperinci tentang Islam, dan dalam masa yang sama dapat mengembangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey dah Ustaz? Dah start dah. Macam pengantin. Arus, jamak dia urus. Itu kalau pengantin lelaki. Arus, jamak dia arais kalau pengantin perempuan. Dia mufrad dia sama. Haza arus, hazihi arus. Baik, kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu babus salati fi masjidi Quba. Bab tentang salat di dalam Masjid Quba. Masjid Quba terletak di Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke hari ini masjid itu masih ada dan sudah diperbesarkan. Dan yang mula-mula sekali membina Masjid Quba adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tanah Sayyidina Kulsum ibnu Al-Hidm. Okey, kita baca hadisnya terlebih dahulu yang didatangkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Isnadina al-muttasil ila Sayyidina al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sunanihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Bisanadihi an Usaid ibn Zuhair Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuhaddithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala as-salatu fi masjid Quba ka'umrah hasanun gharib. Yang bermaksud daripada Sayyiduna Usaid bin Zuhair Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dan adalah ia, iaitu Sayyidina Usaid, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkhabar ia daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabdanya, bermula sembahyang di dalam Masjid Quba seperti umrah. Hadis ini statusnya hasan gharib. Baik, hadis ni hadis kuat, tetapi jalur sanad dia adalah menunggal. Jalur sanadnya satu, tapi bila tengok perawinya semuanya okey, cuma tidak sampai ke tahap sahih, sebaliknya sampai ke tahap hasan. Okey. Qala Sayyiduna Syekh Muhammad Idris Ibnu Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Minangkabawi rahimahullahu azza wa jalla, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i bahril madhi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin.
bisanadina ilai babus salati fi masjidi Quba. 38 bab pada menyatakan sembahyang di dalam masjid Quba. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, ya saudaraku, ada sikit kesilapan apa cetak tu ya saudaraku, ditulis itu ya saudaraku. Telah datang beberapa riwayat kelebihan sembahyang di dalam masjid Quba itu, dan telah datang riwayat bagi Abi Isa At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu, demikian bunyinya, an Usaid bin Zuhair, an Usaid bin Zuhairin. Dalam bahasa Arab tak disilah bin Orang Melayu kita je bin Jangan dibaca an Usaid bin Zuhair, tu nampak sangat ajam tu An Usaid bin Zuhairin, an Usaid bin Zuhairin al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuhaddithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Maksud dia diriwayatkan daripada Sayyidina Usaid bin Zuhair al-Ansari radhiyallahu anhu, dan adalah ia seorang daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkhabar ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, as-salatu fi masjid Quba ka umrah. Bermula sembahyang di dalam masjid Quba seperti pahala mengerjakan umrah sekali. Ai ka umratin wahidah. Ka umrah di sini maksudnya ka umratin wahidah. Sembahyang di dalam masjid Quba seperti pahala mengerjakan umrah sekali. Subhanallah. Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi pernah menyebut, apa saja yang berkait dengan Nabi semuanya Allah tinggi-tinggikan pahalanya. Bayangkan sembahyang 2 rakaat di masjid Quba punya dah senang. Pahala dapat pahala umrah. Bayangkan pergi Mekah buat umrah. Tawaf. Orang sesak, sa'i, sikit pinggang, dekat 2 jam paling cepat. 2 jam dengan 2 rakaat tak sampai 5 minit. Tapi pahala sama. Pahalanya dapat seperti mengerjakan umrah. Kenapa yang jadi dahsyat kat Madinah tu? Sebab ia berkait dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis-hadis Rasulullah, banyak apa saja yang berkait dengan Rasulullah, semuanya Allah beri pahala tu melampau-lampau. Sebab nak menunjukkan betapa istimewanya Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi ini dari segi pahala, dari segi hukum syarak, orang yang tak pernah pergi umrah lagi, jangan dia pergi buat 2 rakaat, khalas, alhamdulillah, selesai. Sebab dalam mazhab Syafi'i, menunaikan umrah adalah wajib bagi orang yang mampu. Dia kena buat umrah juga. Dia kena buat umrah juga. Tapi nak katanya, kalau kita di Madinah, setiap hari kita boleh dapat pahala macam buat umrah. Sedangkan nak buat umrah di kat Mekah, kalau setiap hari buat sekali, mahu turun 4 kilo, 5 kilo. Itu pun kalau dia tak makan dahsyat lepas umrah. Biasa lepas umrah dia bantai makan letih, ni pasal kan, tak turun kilo jugalah. Adalah bukti-buktinya. Okey. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi gharib, intaha. Dan telah datang riwayat Nasa'i radhiyallahu taala anhu, siapa keluar ia hingga datang ia akan masjid Quba, maka sembahyang ia di dalamnya nescaya adalah baginya setimbangan umrah. Mereka dapat pahala seperti mengerjakan umrah. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Dan diriwayatkan daripada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya bahawa sembahyang aku di dalam masjid Quba 2 rakaat lebih suka kepada aku daripada aku datang akan Baitul Maqdis 2 kali. Sembahyang aku di dalam masjid Quba 2 rakaat lebih suka kepada aku daripada aku datang akan Baitul Maqdis 2 kali. Jikalau mengetahui sekalian mereka itu akan kelebihan pada Quba, nescaya datang mereka itu dengan menunggang unta sekalipun. Intaha Qastallani. Dipetik daripada, kenyataan ini dipetik daripada kitab Irsyadus Sari karangan Imam
Al-Qastallani rahimahullahu azza wa jal. Jadi ini semua menunjukkan kelebihan seseorang solat di Masjid Quba. Nabi SAW pada setiap hari Sabtu, Nabi akan pergi daripada Madinah, bertolak pergi ke Quba. Sama ada berjalan kaki. Jalan kaki saya tengok dalam Google Map lebih kurang 40 minit. Jalan kaki, pergi 40 minit, balik 40 minit. Memang taklah jauh sangat. Okeylah 40 minit kan. Ataupun Nabi naik kenderaan. Tapi maknanya setiap hari Sabtu Nabi akan pergi ke Masjid Quba. Walaupun Nabi berada di Masjid Nabi dan pahala Masjid Nabi lagi banyak daripada pahala di Masjid Quba. Tetapi kerana fadilat tertentu yang ada di Masjid Quba, maka Nabi tidak memandang enteng perkara itu. Lalu setiap hari Sabtu Nabi pergi ke Masjid Quba. Bahkan sampai ke hari ini, kalau hari Sabtu orang yang ke Quba memang ramai. Sebab nak mengambil barakah Nabi pernah solat di Masjid Quba. Dengan kelebihan Masjid Quba lah masjid yang diasaskan di atas taqwa, dengan sebab Nabi sendiri yang bina. Tambah lagi dengan pahala mendirikan umrah. Orang yang melakukan solat 2 rakaat dapat pahala seperti mengerjakan umrah. Okey, kita masuk kepada bab yang seterusnya. InsyaAllah moga-moga Allah rezekikan kita dapat solat di Masjid Quba. InsyaAllah. Saya bulan 3 ni kalau ada rezeki pergi lagi. Di Masjid Quba itu, di dalam masjid ada 2 tempat penting kena pergi. Pergi Masjid Quba ni untuk orang lelaki. Orang perempuan dia dah ada tempat semayang dia. Tak boleh kata apalah. Kalau orang perempuan masuk kena tangkap dia. Orang lelaki bila masuk Masjid Quba, dia cari kubah. Kubah yang atas tu dia ada 2 titik. Katanya di antara 2 titik itulah tempat Nabi akan solat. Bila Nabi solat, Nabi akan semayang di situ. Kemudian di bahagian lapang masjid, dia tak ada atap, dia cuma ditutup dengan kain-kain begitu. Ada bahagian beratap, ada bahagian tak beratap. Macam kawasan lapang dalam masjid, tengah-tengah kosong. Cuma dia buat apa? Dia buat atap dengan kain begitu saja. Di situ ada satu tempat yang mana dikatakan di situlah tempat untuk Nabi berhenti sewaktu Nabi mula-mula sampai ke Masjid Quba. Dan bila kita keluar dari Masjid Quba, di situ ada lagi beberapa lokasi yang penting. Ada satu lokasi di mana di situ kediaman Sayyiduna Kulsum Ibnu Al-Hidr, dan Nabi berada di rumah Sayyidina Kulsum ni berhari-hari. Ada kata Nabi sampai Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat Nabi keluar. Ada kata 4 hari Nabi situ. Ada yang kata lebih daripada 4 hari, dekat-dekat belah-belah hari. Kemudian di situ juga ada satu lokasi dekat tepi Masjid Quba, lokasi Bi'ru Al-Khatam. Lokasi tempat cincin Nabi SAW pernah hilang pada zaman Sayyidina Osman. Dan di situ juga Nabi pernah sampai, Nabi pernah duduk di kawasan itu. Cuma telaganya dah dikambus lah. Cuma kawasannya diketahui sampai ke hari ini. Ya Rabb, alhamdulillah. Moga-moga direzekikan Tuhan jumpa lagi dengan Masjid Quba dan dapat solat di Masjid Quba. Okey, kita masuk bab yang seterusnya. Babu ma jaa fi ayyul masjidi afdalu. Okey, bab bicara masjid mana yang lebih afdal. Kita baca hadis yang terlebih dahulu. Wa anhu bihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Hasanun sahih. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ia bermula sembahyang dalam masjid aku ini lebih baik daripada 1000 sembahyang pada barang yang lainnya, melainkan Masjid Al-Haram. Jadi daripada hadis ni kesimpulannya, sembahyang di masjid Nabi dapat 1000 pahala, sembahyang di Masjidil Haram lagi banyak. Ikut zahir hadis ni lah. Kita tengok apa yang akan didatangkan oleh Syekh Idris Al-Nabawi. Saya pun nak tengok juga, dapat suspend.
Mak saya tak baca di rumah. Kita baca sekarang. Jadi kita pun tak tahu apa benda yang Syekh bawa. Babu ma jaa fi ayyul masjidi afdal. 39, bab yang telah datang ia pada manakah masjid yang lebih afdal, iaitu lebih banyak pahalanya kalau kita solat di situ. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula masjid itu semuanya bersamaan sahaja pada kelebihan buminya, melainkan masjid-masjid yang telah datang riwayatnya sebagai di dalam riwayat Tirmizi ini. Demikian bunyinya. Maknanya semua masjid dari sudut tempat sama fadilat. Dari sudut tempat, dari sudut buqa'ah, dari sudut tapak tanah, semua sama. Tak ada istilah masjid Gombak dengan Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Azhar lebih afdal, lebih banyak pahala solat di Masjid Al-Azhar berbanding dengan masjid di Gombak sendiri. Tak ada. Kerana dari sudut tempat, tak ada tempat yang ni afdal daripada tempat ni, melainkan 3 tempat yang di atasnya didirikan masjid, iaitu Masjid Al-Haram, Masjid Al-Nabi SAW, Masjidun Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Selain daripada itu, semua masjid sama fadilat solat di situ. Dari sudut tempat adalah sama. Kerana ada juga masjid yang lebih afdal daripada masjid yang lain, tapi bukan dari sudut solat di situ, tapi dari sudut yang lain. Antara Masjid Gombak dengan Masjid Al-Azhar, agak-agak mana lagi afdal dari sudut menuntut ilmu? Ya Al-Azhar. Sebab Masjid Al-Azhar tu berapa ramai para ulama duduk situ, berapa ramai para awliya yang pernah sujud di situ. Tapi kalau dilihat dari segi lokasi Masjid Al-Azhar dengan lokasi di Masjid Gombak sama je. Tak ada yang ni lebih afdal daripada yang ni. Okey. Cuma kalau dilihat dari sudut yang lain, adalah kelebihannya. Masjid Al-Azhar afdal berbanding dengan Masjid Gombak. Masjid Sayyidina Al-Husain, sebab di situ ada kepala mulia Sayyidina Al-Husain. Takkanlah Masjid Sayyidina Al-Husain sama dengan Masjid Ar-Rahman Ar-Rahim, walaupun duduk di Mesir. Takkan sama. Kerana di situ bersemadinya Hulu, cucu Nabi SAW. Ikut bahasa istana sikit kan. Hulu dan juga dia panggil ni Hulu. Kepala ni kalau ikut bahasa istana ni Hulu. Daripada hulu sampai ke hilir ke apa istilahnya, sampai ke kaki. Bahasa orang istana lah. Jadi di dalam Masjid Sayyidina Al-Husain itu terdapat hulunya Sayyidina Al-Husain berbanding dengan masjid lain. Antara Masjid Sayyidina Al-Husain dengan Masjid Sidi Al-Badawi, takkan kita nak kata Sidi Badawi, Masjid Sidi Badawi lebih afdal daripada Masjid Sayyidina Al-Husain dari sudut siapa yang bersemadi di dalamnya. Jadi itu sudut lain, itu kelebihan dari sudut lain. Tetapi kalau kita bicara dari sudut tempat itu sendiri, semua sama. Sebab tu kalau siapa yang bernazar, kata Syekh Husri, siapa yang bernazar, saya bernazar nak iktikaf di Masjid Al-Azhar selama 3 hari, tak nak keluar-keluar. 3 hari dah duduk dalam masjid tu, tak nak keluar-keluar. Kalau dia tak nak buat di Masjid Al-Azhar, dia boleh pergi mana-mana masjid lain, Masjid Sayyidina Husain ke, Masjid Gombak ke, Masjid Shah Alam ke. Sebab masjid dari sudut kemasjidan semua sama. Walaupun dia sebut saya nak bernazar untuk iktikaf di Masjid Al-Azhar, sebenarnya Masjid Al-Azhar dengan masjid lain sama je dari sudut iktikaf. Tapi kalau dia kata saya bernazar nak iktikaf dalam Masjidil Haram, dia tak boleh pergi masjid lain. Sebab Masjid Haram berbeza dengan masjid-masjid yang lain. 3 masjid ni khusus. Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi Asy-Syarif dan juga Masjid Al-Aqsa. Adapun sebarang daripada 3 ini semuanya sama dari sudut apa? Dari sudut lokasi. Okey, dari sudut buqa'ah. Dalam bahasa Arab bagi buqa'ah, dari sudut lokasi tanah semua adalah sama. Sebab tu Syekh sebut bermula masjid itu semuanya bersamaan sahaja, sama je pada kelebihan buminya, pada kelebihan tapak lokasinya, melainkan masjid-masjid yang telah datang riwayatnya sebagai di dalam riwayat Tirmizi ini radhiyallahu taala anhu. Demikian bunyinya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ia salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram. Bermula satu sembahyang fardu atau sunat. Tengok Syekh dia kalau terjemah, beliau akan terjemah sambil hurai. Nabi kata salatun. Kata Syekh Idris, bermula satu sembahyang fardu atau sunat. Tak kira lah. Itu huraian Syekh Idris. Di dalam masjid aku di negeri Madinah ini lebih baik daripada pihak pahalanya. Dari sudut pahala, lebih baik masjidku ini daripada 1000 sembahyang yang disembahyang pada lain daripadanya, daripada segala masjid. Maknanya satu solat kita buat di Masjid An-Nabawi menyamai 1000 solat di mana-mana masjid yang lain, melainkan Masjid Al-Haram. Lalu Syekh mendatangkan huraian, maka bahawasanya sembahyang di dalamnya lebih pahala daripada masjid dalam masjid aku. Tapi ini bukan sabda Nabi. Ini adalah kefahaman Syekh Idris Al-Marbawi. Sebab Nabi hanya sebut solat di dalam masjidku ini lebih baik daripada 1000 sembahyang di tempat selain daripadanya, melainkan Masjid Al-Haram. Masjid Haram kenapa? Masjid Haram kenapa pula? Jadi Syekh dia faham Masjid Haram pahala lagi banyak daripada pahala Masjid Nabi. Ada para ulama kita faham illa di sini bukan istisna muttasil, tapi sebaliknya istisna munqati'. Ada ulama faham gitu. Maksud dia, kalau kita kata istisna ini adalah istisna muttasil, maksud dia sembahyang di Masjid Nabi lebih baik daripada sembahyang di tempat lain, melainkan Masjid Haram. Masjid Haram pahala lagi banyak daripada pahala Masjid Nabi. Sebab illa itu adalah illa muttasil, istisna al-muttasil. Ada ulama faham hadis ini, illa di sini adalah istisna munqati'. Maksud ia adalah bermaksud tetapi. Sebab bila Nabi sebut sembahyang di dalam masjidku ini lebih baik daripada 1000 sembahyang di tempat lain, orang pun fikir, Masjid Haram pun tak dapat, Masjid Haram pun masjid lain jugalah. Sebab yang istimewa hanya Masjid Nabi. Lalu Nabi kata illa. Kalau kita faham dengan maksud illa di sini istisna munqati', dia akan maksud walau bagaimanapun tetapi Masjidil Haram tak macam masjid lain, pahalanya banyak juga. Maknanya hadis di sini boleh dipahami dengan dua cara kefahaman. Sama ada kita fahami dengan maksud sembahyang di Masjidil Haram lagi banyak pahala berbanding Masjid Nabi, atau sembahyang di Masjid Nabi pahalanya lagi banyak daripada sembahyang lain. Walau bagaimanapun Masjidil Haram pun banyak juga pahala. Cuma tidak pula menunjukkan Masjidil Haram pahalanya lagi banyak daripada Masjid Nabi, atau Masjid Nabi lagi banyak pahalanya daripada Masjidil Haram. Itu kalau kita faham hadis ini semata-mata. Okey. Kita baca lagi. Sebab nanti saya akan datangkan apa pendirian Syekh Idris, pendirian Syekh Husri bin Rusdi. Sebab kefahaman Syekh Husri ni subhanallah lain terus dan sangat menarik. Nanti kita akan kongsi bersama-sama. Rasanya kita pernah kongsi dah sebelum ni. Kita ulang sekali lagi. Kita baca dulu apa yang Syekh khabar. Kata Abu Isa At-Tirmizi radhiyallahu anhu, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Istisna muttasil dengan munfasil, faham tak? Munqati' dengan muttasil dia punya beza. Istisna muttasil dengan istisna munqati'. Istisna muttasil dia memang tujuannya nak mengeluarkan. Ja'al qaumu illa Zaidan. Semua orang datang melainkan Zaid. Maksudnya Zaid tak datang. Zaid terkeluar daripada kaum yang datang. Itu istisna muttasil. Kalau istisna itu adalah munqati', dia akan bermaksud tetapi.
ja'al qaumu illa himaran. Semua orang datang tetapi himar tak datang. Dia bukan kecuali. Illa dengan masuk istisna munqati', dia bukan lagi untuk mengeluarkan beberapa individu daripada mustasna minhu. Ja'al qaum, semua orang telah datang. Melainkan keldai. Keldai tu orang ke? Tak. Keldai bukan orang. Maksud dia semua orang datang, tak ada siapa pun tak datang. Semuanya datang. Okey, selesai. Tetapi keldai tak datang. Tetapi keldai tidak datang. Maknanya orang datang semuanya jalan kaki, tak datang naik kenderaan. Tapi kalau kita kata ja'al qaumu illa Zaidan, semua orang datang melainkan Zaid. Zaid tak datang. Itu jadi memang pengecualian yang hakiki lah, dinamakan sebagai al-istisna al-muttasil. Jadi kalau istisna itu adalah istisna munqati', dia bukan nak mengeluarkan beberapa individu, sebaliknya dia bermaksud tetapi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Fasajadu, semua malaikat ada, semuanya sujud melainkan iblis. Maksud sini, maksud dia iblis tu daripada malaikat ke? Tak, iblis bukan malaikat. Semua malaikat semua sujud. Ada yang tak sujud? Tak ada. Semuanya sujud. Tetapi iblis tidak sujud. Jadi illa di sini adalah bermaksud istisna munqati', bukan istisna muttasil. Kalau kita kata istisna muttasil, kita akan mendakwa bahawa iblis juga termasuk dalam malaikat. Maknanya banyak-banyak malaikat semuanya tak, ada satu je malaikat tak taat. Siapa dia? Iblis. Mana boleh kita kata iblis malaikat? Malaikat diciptakan daripada cahaya, iblis daripada api. Cumanya Allah nak bagi tahu malaikat yang tinggi kedudukan pun sujud. Iblis yang lebih rendah tiba-tiba tak nak sujud. Sepatutnya kalau yang tinggi sujud, yang rendah pun kena sujud lah. Contoh, semua sultan cium tangan yang di Pertuan Agong. Tiba-tiba kita datang salam tak cium tangan. Biar betul kau. Sultan pun cium tangan agung, katakan. Kamu siapa? Sampai tak nak cium tangan dia? Itu contoh dia. Jadi illa kena tengok juga, kadang-kadang dia muttasil, kadang-kadang dia adalah munqati', dan dia akan memberikan makna yang berbeza. Kalau kita faham illa dengan maksud dia adalah muttasil, maksud dia Masjidil Haram lebih banyak pahala daripada Masjid Nabawi. Maknanya jadi begitu, macam yang Syekh Idris faham. Tapi kalau kita faham illa dengan maksud istisna munqati', dia hanya nak beritahu Masjidil Haram tak macam masjid lain. Masjid Nabi pahalanya lebih banyak daripada semua masjid lain, tetapi Masjidil Haram tak macam masjid lain. Pahalanya banyak juga. Pahala sebanyak Masjidil Haram pun banyak juga berbanding dengan masjid-masjid yang lain. Cuma dia tak akan menunjukkanlah mana yang lebih banyak, Masjid Nabi atau Masjidil Haram. Tapi kalau kita faham illa dengan maksud illa istisna muttasil, memang kita akan faham Masjidil Haram pahala solatnya lebih banyak berbanding dengan Masjid Nabawi, yang Masjid Nabawi pun pahalanya lebih banyak daripada 1000 masjid yang lain. Kata Abu Isa At-Tirmizi radhiyallahu anhu, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Hadis ni kuat Dan sungguhnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada ketiadaan satu jalan, dengan sanad yang pelbagai, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bab ini, iaitu babu majaa fi ayyil masajidi afdal, ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Maimunah dan Abi Sa'id dan Abi Jubair ibni Mut'im. Abi Jubair, sahabat Nabi itu Jubair ibni Mut'im, bukan Abi Jubair. Entah.
Babu ma jaa fi ayyil masajid afdal wa anhu bi qala hadatsana al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malikun seterusnya didatangkan sanad wa fil babi an Ali wa Maimunah wa Abi Sa'id wa Jubair ibni Mut'im. Jadi kalimah abi itu adalah tambahan yang tersilap, tapi maknanya tak sengaja lah tu. Jadi kita boleh buat catatan was-sahih Jubair ibnu Mut'im la Abi Jubair ibni Mut'im. Okey. Jadi kalimah abi tu tambahan yang apa? Yang berlaku sedikit kesilapan di situ Sebetulnya Sayyidina Jubair ibni Mut'im, bukan Abi Jubair Kita baca sekali lagi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Maimunah dan Abi Sa'id dan Jubair ibni Mut'im dan Ibni Umar dan Abdullah ibni Zubair dan Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhum. Intaha. Jadi selesailah Syekh Idris menterjemahkan kalam Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian kata Syekh Idris, dan ada dikeluarkan akan dia oleh Bukhari di dalam sahihnya pada babu fadli salati fi masjid Makkah wal Madinah. Bab yang menceritakan tentang kelebihan sembahyang di Masjid Mekah. Masjid Mekah tu masjid apa? Al-Masjid Al-Haram. Dan Masjid Madinah. Masjid Madinah ni masjid mana? Masjidun Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga dikeluarkan dia oleh Muslim di dalam sahihnya pada babu fadli salati bi masjidai Makkah wal Madinah. Baca betul tu tau. Bi masjidi. Dia lain tulis makna masjidai. Dua masjid, iaitu dua masjid Mekah dan Madinah. Masjid Mekah dan Masjid Madinah. Masjid Mekah Al-Masjidil Haram, Masjid Madinah Masjidun Nabi alaihi salatu wassalam. Okey. 40. Masalah Masjid Mekah dan Madinah, manakah yang lebih afdal antara keduanya? Antara Masjid Mekah dengan Masjid Madinah, iaitu antara Masjidil Haram dengan Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, mana lagi banyak pahala solat di dalamnya? Kata Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam syarah Muslim, iaitu dalam kitab beliau namanya Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, atau lebih dikenali dengan Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Pada hadis dalam masalah 39 itu menyebutkan pada zahirnya sembahyang di dalam Masjid Nabi di Madinah itu lebih afdal daripada sekalian masjid, dan besar pahala sembahyang di dalamnya lebih besar pahala daripada masjid lain melainkan Masjid Mekah, iaitu Al-Masjidil Haram, yang padanya ada Ka'batullahil Musyarrafah, yakni dikecualikan Masjid Mekah itu. Masjid Mekah dikecualikan. Maka istisna, iaitu perkecualian ini, subhanallah. Maka istisna ni, seronok baca ni sebab kita baca dalam keadaan tak tahu apa yang kita akan baca. Maka istisna perkecualian ini telah bersalah-salahan ulama pada kehendaknya atas sekira-kira perselisihan pada Makkah dan Madinah, manakah antara keduanya yang afdal. Maka bermula mazhab Syafi'i dan jamahir ulama bahawasanya Mekah lebih afdal daripada Madinah. Ini mazhab yang pertama, mazhab Imam Syafi'i kita, dan jumhur para ulama mengatakan antara Makkah dan Madinah, Makkah lebih afdal daripada Madinah. Dan bahawasanya Masjid Mekah lebih afdal daripada Masjid Madinah. Ikut Imam Syafi'i, Masjidil Haram lebih afdal daripada Masjid An-Nabawi Asy-Syarif dari sudut pahala salat di dalamnya. Dan kata Imam Malik dan satu taifah, Imam Malik dan satu kumpulan ulama lain,
bahawa Madinah lebih afdal daripada Makkah. Madinah lebih afdal daripada Makkah. Maka jadilah di sisi Syafi'i dan Jumhur, makna istisna itu begini. Okey, kalau ikut Imam Malik kata Madinah lebih afdal. Maknanya Masjid Nabawi lebih afdal daripada Masjidil Haram. Okey, berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, makna istisna itu begini jadinya. Melainkan Al-Masjid Al-Haram, maka bahawasanya sembahyang di dalamnya lebih afdal daripada sembahyang pada masjidku. Dan inilah yang kita biasa dengar. Dan orang Malaysia pun kalau buat umrah, buat haji, nak tumpu sungguh nak solat di Masjid Al-Haram, sebab pahalanya lagi banyak daripada Masjid Nabi, berdasarkan kefahaman kebanyakan kita. Dan ini adalah kefahaman dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan di sisi Imam Malik dan yang muafakat dengannya, makna istisna-nya begini. Melainkan Al-Masjidil Haram, maka bahawasanya sembahyang di dalam masjidku lebihnya dengan ketiadaan 1000. Sekali lagi. Melainkan Al-Masjidil Haram, maka bahawasanya sembahyang di dalam masjidku lebihnya dengan ketiadaan 1000. Tak nampak? Baca kitab Arab juga. Ya Allah. Bismillah. Wa fi takriban huna masalah. Di babu fadli salat di masjid dari Makkah wal Madinah. Tak jumpa pula bab dia. Entah. As-salat fi masjidin Nabi. As-salat fi masjidin Nabi. As-salatu fi Masjid An-Nabi. Syarhun Nawawi. Oh, Kitabul Hajj. Okey, kita baca apa kalau Imam Nawawi dalam bahasa Arabnya.
Babu fadli salati bi masjidai Makkah wal Madinah. Kita tengok khatam Imam Nawawi. Babu fadli salati bi masjidi Makkah wal Madinah. Qaulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjid al-haram. Ikhtalafa al-ulama fi al-muradi bi hadza al-istithna' ala hasab ikhtilafihim fi Makkah wal Madinah ayyatuhuma afdal. فمذهب الشافعي وجماهير العلماء أن مكة أفضل من المدينة وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة وعكسه مالك وطائفة. فعند الشافعي والجمهور معناه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من as-salati fi masjidi. Maksudnya istisna'nya adalah istisna' muttasil. Wa 'inda Malikin wa muwafiqihi illa al-masjid al-haram fa inna as-salata fi masjidi tafduluhu bidunil alf. Ketulis bahasa Arab baru jelas Okey, siapa nak catatlah. Tak nak catat tak apa. Nanti dia pening, dia jawab sendiri lah. Okey, wa nassuhu, kalau kita nak catat wa nassuhu fa'inda, kalau kita ambil dawal fa'inda asy-Syafi'i wal jumhur, fa'inda asy-Syafi'i wal jumhur ma'nahu illa al-masjid al-haram fa inna as-salata fihi afdalu min as-salati fi masjidi. Dapat Fa'inda Syafi'i wal jumhur ma'nahu illa al-masjid al-haram fa inna as-salata fihi afdalu min as-salati fi masjidi. Wa 'inda Malikin wa muwafiqihi illa al-masjid al-haram fa inna as-salata fihi afdalu min fa inna as-salata fi masjidi fa inna as-salata illa al-masjid al-haram fa inna as-salata فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون ألف. Okey, intaha. Okey, saya baca sekali lagi. Wa nassuhu fa 'inda asy-Syafi'i wal jumhuri ma'nahu illa al-masjid al-haram fa inna as-salata fihi afdalu min as-salati fi masjidi. Wa 'inda Malik wa muwafiqihi illa al-masjid al-haram fa inna as-salata fi masjidi tafduluhu biduni alfin. Okey, jadi tahulah kita maksud dia apa? Imam Malik berpendapat hadis ini nak bagi tahunya melainkan Masjidil Haram, maksudnya tetapi Masjidil Haram sembahyang di dalam masjidku mengatasi
solat di dalam Masjidil Haram, tapi tak sampai kepada 1000, kurang sikit daripada 1000. Okey, kurang daripada 1000. Kalau masjid lain, satu solat di Masjid Nabawi menyamai 1000 solat. Tapi satu sembahyang di Masjid Nabawi lebih banyak daripada Masjidil Haram, tetapi taklah satu sembahyang di Masjid Nabawi menyamai 1000 sembahyang di Masjidil Haram. Kurang lagi. Itu cara kefahaman Al-Imam Malik. Jadi Imam Malik memahami illa di situ adalah dengan maksud sepertinya illa itu adalah munqati', tetapi Masjidil Haram pahalanya banyak, cuma solat di dalam masjidku lebih banyak daripada Masjidil Haram juga. Cuma tidaklah seperti masjid lain, kerana Masjidil Haram juga banyak pahalanya berbanding dengan masjid lain. Jadi kalam Syekh di sini, dan di sisi Imam Malik dan yang muafakat dengannya, makna istisna'nya begini, melainkan al-Masjid al-Haram. Jadi sembahyang di Masjid Nabi mengatasi 1000 sembahyang di masjid lain, melainkan Masjidil Haram, maka bahawasanya sembahyang di dalam masjidku lebihnya, maksudnya lebih afdal daripada sembahyang di Masjidil Haram dengan ketiadaan 1000, iaitu kurang daripada 1000. Nasnya apa? Fa inna salata fi masjidi tafduluhu, salat di dalam masjidku mengatasi salat di dalam Masjidil Haram, mengatasi juga, tetapi kurang daripada 1000. Kalau masjid lain 1000. Satu salat di Masjid Nabawi punya 1000 sembahyang masjid lain. Tapi kalau satu salat di Masjid Nabawi melebihi salat di Masjidil Haram, tapi bukanlah maksud dia satu salat Masjid Nabawi menyamai 1000 sembahyang, bahkan kurang lagi. Maksudnya sebab Masjidil Haram ada kelebihannya juga. Tengok, subhanallah, satu hadis tapi ada dua cara kefahaman. Dan Syekh Yusri faham lain terus. Syekh Yusri faham macam mana? Syekh Yusri faham hadis ini adalah peringkat awal. Hadis yang kita pelajari ini, salatun fi masjidi hadza khairu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram. Ini adalah hadis peringkat awal, iaitu di peringkat awal salat di Masjid Nabi dikalahkan oleh Masjidil Haram. Sembahyang di Masjidil Haram pahala lagi banyak daripada pahala sembahyang di masjid lain, iaitu dengan hadis yang lain, satu salat di dalam Al-Masjidil Haram menyamai 100,000 salat di masjid lain. Satu salat je di Masjidil Haram mengatasi 100,000 salat di masjid lain. Kemudian satu salat di Masjid Nabawi mengatasi 1000 salat di masjid lain. Jadi Masjidil Haram berganda lebih daripada Masjid Nabawi. Sembahyang lagi banyak pahala di mana? Di Masjidil Haram. Sebab satu salat di Masjidil Haram mengatasi 100,000 ke 10,000 lupa dah hadis ni. Ya, as-salatu fi Masjidil Haram. Masa mi'ati alfi salah. Mi'a alfi salah, betul. 100,000 As-salatu fadlu salati fi Masjidil Haram ala ghairihi mi'at alfi salah. 100,000 sembahyang di masjid lain. Jadi kata Syekh Husri, peringkat awal pahala di Al-Masjidil Haram memang jauh lebih banyak daripada Masjid Nabawi. Sebab satu sembahyang Masjid Nabawi hanya menyamai 1000 di tempat lain. Tapi satu salat di Masjidil Haram menyamai 100,000 di tempat lain. Kemudian kata Syekh Husri, Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan pahala di Masjid Nabawi mengatasi pahala Masjidil Haram sebanyak dua kali. Baik, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, masjid ni dapat 2, Masjid Haram dapat 1. Digandakan sekali. Digandakan dengan sekali ganda.
Lalu kata Syekh Husri, doa Rasulullah biasanya makbul. Jadi peringkat awal, satu solat di Masjidil Haram menyamai 100,000 solat di masjid lain. Lalu setelah doa Nabi, satu solat di Masjid Nabawi menyamai 200,000 solat di tempat lain. Kemudian Masjid Nabawi itu sendiri pula, sebelum daripada doa Nabi pun mengatasi 1,000 kali solat di tempat lain. Lalu dia akan jadi macam mana? 100,000 kali 2 kali 1,000. Itu saya kefahaman Syekh Husri lah. Tengok dia jadi berapa? Ni memang nak apa? Nak ibadah dengan bawa kalkulator ni. Masjidil Haram asalnya 100,000. Nabi berdoa minta digandakan Masjid Nabawi lebih daripada Masjidil Haram. 100,000 kali 2, jawapannya 200,000. Lepas tu 200,000 mengatasi tempat lain pula sebelum tu lagi adalah 1,000 kali solat. Sebab Nabi kata, satu solat di masjidku mengatasi 1,000 sembahyang di tempat lain. Kali pula dengan 1,000. Jadi dia akan jadi 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000. 1,000 tu sejuta lah. Saya punya kira tu 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000, 1 juta, 10 juta, 200 juta. Jadi satu solat di Masjid Nabawi menyamai 200 juta solat di tempat lain. Sedangkan satu solat di Masjidil Haram baru menyamai 100,000. Jadi maknanya sembahyang di Masjid Nabawi satu solat tu melampau-lampau. Dan tak mustahil sebab memang Allah Ta'ala memberikan kelampauan pahala tu sangat-sangat besar kalau ia berkait dengan baginda Nabi SAW. Satu solat pada Nabi, berselawat pada Nabi, Allah selawat pula pada kita. Jadi kalau kita tengok memang menjadi satu benda yang diketahui dalam syariat. Apa saja berkaitan dengan Nabi, semuanya diberikan pahala secara melampau-lampau oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan baginda di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ikut Fadilatul Syekh Husri, beliau berpendapat bahawa Masjidil Nabawi pahala lebih banyak daripada Masjidil Haram akhirnya. Walaupun pada peringkat awal Al-Masjid Al-Haram pahalanya lagi banyak daripada pahala di Masjid Al-Nabawi. Itu kalau kita bincang isu pahala lah. Okey. Tapi kalau orang yang bercinta, pahala ke, tak ada pahala ke, dia peduli apa? Kan? Sebab di situ ada Nabi. Itu lain cerita lah. Itu mazhab lah itu. Itu mazhabul hub. Okey. Jadi maknanya dalam isu ini memang berlaku khilaf lah. Dalam mazhab Imam Syafi'i faham Masjidil Haram lebih banyak pahala daripada Masjid Nabawi. Di sisi Imam Malik, Masjid Nabawi lagi banyak pahala daripada Masjidil Haram. Syekh Husri pula faham macam Imam Malik, tapi peringkat awal adalah seperti mazhab Imam Syafi'i. Peringkat awal memang betul lah Masjidil Haram lagi banyak pahala. Namun dengan sebab doa Nabi, maka digandakan 2. Kemudian peringkat awal pun dah 1,000. Kali pula dengan 1,000 jadi 200 juta. Mi'atin milyun. 200 juta. Kalaulah apa yang Syekh Husri faham itu betul-betul yang diinginkan Allah, bayangkan berapa banyak orang dapat pahala melampau-lampau dengan sebab solat di dalam masjid baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Sebab tu sebagian para ulama, Masjidil Haram kejap je, sehari 2 hari buat umrah dah. Lepas tu terus duduk seminggu, 2 minggu di masjid Nabi alaihi salatu wasallam. Okey. Cuma orang Malaysia kita sebab mazhab Syafi'i, banyaknya nak ke Masjidil Haram lamalah. Masjid Nabawi mungkin sikit. Ada yang buat sama, ada yang Masjidil Haram lagi banyak daripada Masjid Nabawi. Kita pula peringkat Rawak Jawi, biasanya kadang-kadang Masjid Nabi lebih sikit daripada Masjid Al-Haram. Kita mazhab Imam Malik lah. Dalam bab ni kita mazhab Imam Malik. Rawak Jawi bermazhab Maliki dalam isu ni. Okey, 41. Masalah sembahyang Masjid Mekah lebih afdal daripada Masjid Nabi, adakah dalilnya yang kuat? Masjid Mekah lebih afdal daripada Masjid Nabi, adakah dalilnya yang kuat? Atau dalil yang paling kuat adalah dalil Imam Malik. Okey. Ya saudaraku, seperti takwil hadis dalam masalah 40,
Bagi mazhab Syafi'i dan jumhur itu dengan katanya Al-Masjidil Haram itu lebih afdal daripada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu ada dalil yang lebih kuat menunjukkannya yang demikian, iaitu hadis Ahmad radhiyallahu taala anhu dan mensahkan dia oleh Ibnu Hibban daripada Tariq Atha daripada Abdullah ibnu Zubair, dikatakannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair maknanya sahabat Nabi. Kalau Urwah ibn Zubair, tabi'in. Urwah adik Sayyidina Abdullah itu adalah tabi'in. Tapi Sayyidina Abdullah tu sendiri adalah sahabat Nabi. Sayyidina Abdullah, ayahnya Sayyidina Zubair bin Awam, ibunya adalah Sayyidatuna Asma' bintu Abi Bakrin. Maknanya Sayyidina Abdullah ni cucu Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Abdullah bin Zubair ni cucu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakr. Sebab ibu Sayyidina Abdullah adalah Sayyidatuna Asma' bintu Abi Bakrin. Jadi Sayyidina Abdullah dengan Sayyidatuna Aisyah adalah Sayyidina Aisyah makcik belah perempuan, bagi khalah, khalah kepada Sayyidina Abdullah ibnu Az-Zubair. Daripada Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, dikatakannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati salatin fi haza. Dan bermula satu sembahyang, maksud dia dan bermula satu sembahyang di dalam Al-Masjidil Haram itu lebih afdal daripada 100 sembahyang pada ini masjid, iaitu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ini masjid Madinah. Dan di sisi Al-Bazzar, dan katanya isnadnya hasan. Dan At-Tabarani daripada hadis Abi Darda, dikatakannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, as-salatu bil masjidil haram bi mi'ati alfi salatin, was-salatu fi masjidi bi alfi salatin, was-salatu fi baitil maqdis bi khamsi mi'ati salatin. Bermula sembahyang di Masjidil Haram itu afdalnya dengan 100,000 sembahyang. Maknanya satu solat di Masjidil Haram menyamai 100,000 solat di tempat lain. Dan sembahyang dalam masjid aku di negeri Madinah ini dengan 1,000 sembahyang. Satu sembahyang di Masjid Nabawi menyamai 1,000 sembahyang di masjid lain. Dan sembahyang dalam Masjid Baitul Maqdis, iaitu Masjid Al-Aqsa, Allah marzuqna salata fil Masjid Al-Aqsa, Allahumma amin. Saya dah kata dengan Ustaz Ammar, jomlah Ustaz Ammar, jomlah kita buat umrah. Kita buat umrah 3 masjid tu. Menziarahi Masjid Haram, Masjid Nabawi, terus ke Masjid Al-Aqsa. Daripada Madinah kita terus ke Masjid Al-Aqsa, atau kita ke Aqsa dulu sebab senang nak masuk Aqsa, daripada Aqsa terus ke Makkah atau ke Madinah. Ustaz Ammar kata nantilah. Kalau boleh buat tu sonok kita gabung ke 3 masjid, sebab memang 3 masjid ni afdal kita pergi. Tapi bayar duit kat Yahudi, memang itu mudaratnya. Tetapi mudarat dengan kita meninggalkan Masjid Al-Aqsa tu lagi besar. Seakan-akan orang Yahudi akan nampak orang Islam tidak ambil cakna dengan Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Lepas tu orang Islam di Masjid Al-Aqsa sendiri pun akan merasai mereka itu keseorangan. Beza kalau orang datang tiap-tiap hari sampai 1,000, 2,000 orang datang ziarah. Yahudi nak buat lebih kurang pun dia takut juga satu dunia Islam ni ambil berat dengan Masjid Al-Aqsa. Okey. Jadi memanglah ada 2 kemudaratan, bagi duit kepada dia sebab dia akan guna duit tu untuk bunuh orang Islam. Tetapi para ulama kita berpendapat, sebahagiannya berpendapat, walaupun duit kita sampai kepada mereka, tetapi membiarkan Masjid Al-Aqsa tanpa diziarahi itu lagi besar mudaratnya. Okey. Dan alhamdulillah orang Malaysia pun dah banyak ke Masjid Al-Aqsa. Peringkat awal kan kita macam tak berani nak pergi sebab macam kita tak sampai hati duit kita bagi ke Yahudi. Tapi orang Islam pun dah banyak dah bagi duit ke Yahudi. Beli rokok kan. Macam-macam dah Okey. Jadi sembahyang dalam Masjid Baitul Maqdis, iaitu Masjidil Aqsa, dengan 500 sembahyang. Intaha Qastallani. Maknanya diambil daripada kitab Al-Imam Qastallani, iaitu Irsyadus Sari. Jadi hadis ini menunjukkan
sembahyang di Masjid Baitul Maqdis, satu solat di Masjid Baitul Maqdis menyamai 500 solat di masjid lain. Satu solat di Baitul Maqdis menyamai 500 solat. Di Masjid Nabawi pula satu solat menyamai 1000 solat. Masjid Haram 100,000 solat di tempat lain. Jadi pada zahir hadis ini memang jelas-jelas lah kata Masjid Haram yang paling tinggi pahala diikuti oleh Masjid Nabi, diikuti dengan Masjid Al-Aqsa. Tapi walaupun nasnya begitu, namun Nabi pernah memohon agar Allah menjadikan pahala di Masjid Nabi 1 kali ganda. 2 kali ganda kot, bukan 1 kali ganda, 2 kali ganda istilahnya. 1 skandal lah. Maksudnya kalau di Masjidil Haram 100,000, jadi Nabi mohon agar Allah jadikan pahala di Masjid Nabi 200,000 berbanding dengan tempat lain. Dan doa Nabi adalah mustajab. Jadi kefahaman para ulama boleh berbeza-beza dalam memahami hadis. Mana satu yang betul? Hanya Allah sajalah yang tahu. Okey. 42. Masalah bumi di manakah yang lebih afdal itu? Adakah bumi tempat perkuburan Nabi itu lebih afdal, iaitu Madinah, ataupun bumi Makkah? Dan Madinah lebih afdal daripada sekalian muka bumi. Sekali lagi, bumi manakah yang lebih afdal itu? Adakah bumi tempat perkuburan Nabi itu lebih afdal, ataupun bumi Makkah dan Madinah lebih afdal daripada sekalian muka bumi? Rasanya nak cerita pasal kubur Nabi tu. Rasanya nak cerita pasal tanah kubur Nabi lebih afdal atau macam mana? Rasanya itu dah. Tak apa, kita tengok balik. Ya Rabbi. Okey. وعند مالك وموافقه إلى المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف. Kemudian kata Imam Nawawi, qala al-Qadhi Iyad ajma'u ala anna mawdi'a qabrihi sallallahu alaihi wasallam afdal biqa'il ard wa anna Makkah wal Madinah afdal biqa'il ard. Wa ikhtalafu fi afdalihima ma 'ada mawdi'a qabrihi sallallahu alaihi wasallam. فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين المدينة أفضل. وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان مكة أفضل. قلت ومما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت إنك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي وحديث حسن صحيح. Okey. Jadi rasanya ini terjemah dia. Masjid Mekah lebih afdal daripada Masjid Nabi. Adakah dalilnya? Kita baca. Bumi manakah yang lebih afdal itu? Adakah bumi tempat perkuburan Nabi, tanah tempat kubur, tanah tempat Nabi disemadikan tu, kawasan semadi Nabi, bukan masjid, tempat kubur Rasulullah SAW. Adakah bumi tempat perkuburan Nabi itu lebih afdal?
ataupun bumi Mekah dan Madinah lebih afdal daripada sekalian muka bumi. Kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu telah berkata Al-Qadhi Iyad, ini terjemah dia. Telah berkata Qadhi Iyad, telah ijma' sekalian mereka itu atas bahawasanya tempat perkuburan Nabi SAW itu lebih afdal muka bumi. Maksudnya tempat bersemadinya Rasulullah SAW itu mengatasi daripada sebarang lokasi lain atas muka bumi ni. Okey. Maka sebagian ulama kata tempat semadi Nabi itu lebih afdal daripada Arash. Lebih afdal daripada syurga, lebih afdal daripada Arash. Tempat Nabi dikebumikan itu. Dan bahawasanya Mekah dan Madinah lebih afdal muka bumi juga. Setelah kita tahu secara itlaknya, secara mutlaknya, yang paling afdal sekali adalah tempat lokasi kubur Rasulullah. Okey, selepas itu tanah yang lain mana yang lebih afdal? Tanah Makkah ke tanah Madinah? Setelah kita semua kata Syekh Al-Qadhi Iyad ijma' bahawa tempat kubur Nabi lebih afdal daripada tempat lain. Okey, selepas tu mana yang lebih afdal? Makkah ke Madinah? Berlaku khilaf. Jadi khilaf yang kita bincang tadi itu sebelum itu adalah setelah kita bersepakat bahawa tempat kubur Nabi lebih afdal daripada Madinah, lebih afdal daripada Makkah. Okey. Dan bahawasanya Mekah dan Madinah lebih afdal muka bumi juga. Maksud dari segi lokasi Tetapi telah bersalah-salahan mereka itu pada afdal keduanya lain daripada bumi tempat perkuburan Nabi SAW. Tempat kubur Nabi lebih afdal daripada Mekah, lebih afdal daripada Madinah. Bahkan sebagian ulama kata lebih afdal daripada Arash Allah SWT. Telah ittifaq ulama bahawa atas bahawasanya ialah lebih afdal daripada sekalian muka bumi, iaitu tempat kuburnya Nabi SAW. Bahkan telah berkata Ibnu Aqil Al-Hambali bahawasanya tempat perkuburan Nabi itu lebih afdal daripada Arash. Ini yang kita sebut tadi. Maka antara afdal bumi Makkah dan Madinah itu telah berkata Umar. Okey, antara Mekah dan Madinah setelah kita bincang, setelah kita selesai membincangkan bahawa tempat kubur Nabi lebih afdal daripada Mekah dan Madinah. Okey, selepas tu Mekah lebih afdal ke Madinah lebih afdal? Lalu berkata Umar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan setengah daripada sahabatnya, iaitu sahabat Nabi SAW, dan Malik dan kebanyakan ahli Madinah, negeri Madinah itu lebih afdal daripada sekalian bumi, daripada sekalian muka bumi, termasuklah bumi Makkah. Memang Makkah Madinah mana lebih afdal? Madinah. Mekah jatuh nombor 2. Ini di sisi mazhab yang pertama. Dan kata Ahlu Makkah dan Kufah dan Syafi'i dan Ibnu Wahb dan Ibnu Habib atau Hubaib, saya tak pasti mana satu nak sebut tu sebab ini ulama mazhab Maliki ni. Negeri Makkah itu lebih afdal daripada sekalian muka bumi. Okey. 43. Bumi Makkah lebih afdal, apa dalilnya? Ni kita tengok sikit apa dalil kelebihan bumi Makkah ikut mazhab Imam Syafi'i lah berbanding dengan mazhab Imam Malik. Ya saudaraku, pada masalah 42 itu mengatakan telah berselisihan ulama pada afdal bumi, maksudnya afdal lokasi. Mana lebih afdal, tempat mana lebih afdal? Maka pada mazhab Syafi'i, negeri Makkah itu lebih afdal bumi. Bumi paling afdal, tempat paling afdal adalah bumi Makkah. Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, aku kata, dan setengah daripada barang yang dijadikan hujah dengan dia bagi lebih afdal Mekah itu oleh ashab kita ialah hadis Abdullah ibnu Adi bin Al-Hamra radhiyallahu anhu bahawasanya mendengar ia akan Nabi SAW pada halnya ia berdiri atas kenderaannya di negeri Makkah. Sabdanya, wallahi innaka la khairu ardillahi ila wallahi innaki la khairu ardillahi ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i. Demi Allah bahawasanya engkau, hai bumi Makkah,
sebaik-baik bumi Allah kepada Allah. Maksudnya sebaik-baik bumi Allah di sisi Allah adalah bumi Makkah. Jadi ini hadis yang menunjukkan bahawa Nabi sendiri mengakui bahawa Makkah adalah lebih afdal daripada tempat-tempat lain. Dan jikalau bukan kerana bahawasanya aku dikeluarkan daripada perutmu ini, nescaya nescaya tiada aku keluar. Ucapan ni Nabi sebut sewaktu Nabi nak keluar daripada bumi Makkah, nak berhijrah ke Al-Madinah. Ucapan ini berdekatan dengan rumah Sayyidatuna Ummi Hani. Ucapan Nabi ni Nabi sebut di hadapan rumah Sayyidatuna Ummu Hani. Okey, di depan rumah Sayyidatuna Ummu Hani. Rumah Sayyidatuna Ummu Hani pula setentang dengan rukun Yamani. Setentang dengan rukun Yamani. Maknanya rumah Sayyidatuna Ummu Hani sekarang ni masuk dalam kawasan masjid lah. Jadi ucapan ni Nabi keluar sewaktu Nabi bertolak daripada rumah Nabi. Okey, rumah Nabi dekat bahagian Marwah. Nabi pergi daripada Marwah, Nabi nak pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi lalu rumah Sayyidatuna Ummu Hani. Jadi Nabi sebut ucapan tu di hadapan rumah Sayyidatuna Ummu Hani. Dulu pasar. Dulu kawasan tu kawasan pasar. Zaman dululah kawasan dulu kalau ikutnya dia depan rumah Sayyidatuna Ummu Hani. Depan atau belakang saya terlupa antara dua tu. Maksudnya depan rumah Sayyidatuna Ummu Hani, setentang dengan rukun Yamani. Selepas rukun Yamani tu rukun Hajar Aswad lah. Okey. Meriwayatkan dia oleh Tirmizi dan Nasa'i. Jadi ucapan Nabi ini telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Dan telah berkata Abu Isa At-Tirmizi ialah hadis hasan lagi sahih. Tapi mungkin Imam Malik berjawab, itu peringkat awal. Peringkat awal pahala dia Mekah lebih afdal. Kemudian dengan sebab datangnya Nabi ke Madinah, Allah menjadikan pahala di Madinah lebih afdal. Tak mustahil. Dan dalilnya lagi ialah hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu minal masajidi illa al masjidal haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati salatin fi masjidi. Maksud dia, bermula sembahyang di dalam masjid aku ini lebih afdal daripada 1000 sembahyang pada barang yang lain daripada segala masjid, melainkan Masjidil Haram. Dan bermula sembahyang di dalam Al-Masjidil Haram itu lebih afdal daripada 100 sembahyang dalam masjid aku. Kata Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, bermula hadis ini hasan, telah meriwayatkan dia oleh Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu di dalam musnadnya, dan diriwayatkan dia oleh Baihaqi dan lain daripada keduanya dengan isnad hasan. Wallahu a'lam. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa kelebihan solat di dalam Masjidil Haram lagi banyak daripada Masjid Nabi. Ini yang dipegang oleh mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Sembahyang, masalah sembahyang fardukah atau sembahyang sunat yang dikatakan lebih afdal sembahyang di Masjidil Haram itu. Soalan sembahyang fardu ke sembahyang sunat ke semua sekali? Al-jawab, kata Nawawi radhiyallahu anhu, dan ketahui olehmu bahawasanya mazhab kita Syafi'i tidak tentu ini lebih afdal sembahyang pada dua masjid Mekah Madinah itu dengan fardu sahaja. Bahkan umum ia akan fardu dan sunat sekaliannya. Sama aja. Maksudnya kalau kita sembahyang fardu di Masjid Nabawi lebih afdal daripada masjid lain, daripada sembahyang fardu di masjid lain. Sembahyang sunat di Masjid Nabawi lebih banyak daripada sembahyang sunat di masjid lain. Begitulah keadaannya. Maka dengan dialah berkata
Mutarrif, mungkin namanya Mutarrif, saya tak pasti dengan tepatnya, daripada ashab Malik. Jadi maksud ashab Malik itu di kalangan anak-anak murid Imam Malik. Dipanggil ashab, tapi maksudnya adalah murid, murid kepada Imam Malik. Sama ada murid langsung ataupun mungkin murid-murid yang ke bawah lah. Dan telah berkata At-Tahawi, tertentu ia dengan fardu sahaja. Kalau sembahyang sunat, sama je di tempat lain. Jadi sembahyang fardu yang pahala lagi banyak banding dengan tempat lain. Tapi kalau kita sembahyang sunat di Masjidil Haram, sama je pahala dengan sembahyang sunat di masjid lain. Itu kefahaman Al-Imam At-Tahawi. Maka katanya ini menyalahi bagi itlaq ini segala hadis yang sahihah, wallahu a'lam. Jadi kata Imam Nawawi, Nabi tak sebut pun masjid sembahyang yang mana, sembahyang wajib atau sembahyang sunat. Nabi kata satu solat. Maksud dia tak kira lah sembahyang apa pun, maka sepatutnya itu lebih afdal daripada sembahyang di tempat lain. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu insya-Allah. Masalah kita ada lagi. Kita akan berpada setakat ini insya-Allah. Kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang.